Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hamdan liman qala fi muhkamit tanzil شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة فيقول الصيام أي ربي منعته الطعام والشراب والشهوة نهارا فشفعني فيه. ويقول القرآن أي ربي منعته النوم ليلا فشفعني فيه فيشفعان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حديث رواه عبد الله ابن عمرو بن العاص. Yang berbahagia saudara pengacara majelis pada malam ini, yang dihormati barisan ahli jawatan kuasa karya dan pegawai-pegawai masjid, pimpinan-pimpinan masyarakat tempatan, tuan-tuan dan puan-puan, adik kakak yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, malam ni kita dapat bertemu di dalam rumah Allah ini setelah 3 kali kita pindah tarikh. Ini bukan dengan kehendak kita, tapi dia adalah dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma tasha'una illa an yasha' Allah. Inna Allah kana 'aliman hakima yudkhilu man yasha'u fi rahmatihi wadh-dhalimin a'adda lahum 'adzaban alima. Pada mulanya saya berjanji untuk datang pada tarikh, tetapi saya terpaksa tangguh karena saya mendapat jemputan resmi untuk bertazkirah di ambang Ramadan dalam Istana Negara Kuala Lumpur. Saya pun pergilah bertazkirah pada malam itu. Kemudian terpaksa tangguh juga sebab saya tidak sempat datang balik dan ada mesyuarat tergempar yang terpaksa saya hadiri. Nak ikut malam ni pun saya ada jadual, tapi saya batalkan di sana, saya main di sini, iaitu program saya berceramah istiqbal Ramadan di Masjid Abdullah Fahim, Bandar Putri di Bertam. Malam besok saya tak nak ceramah kerana malam besok nak tengok anak bulan. Nak pombang awal sikit pasal anak. Kalau 4 bulan senang nampak. Kalau nampak lusa kita puasa. Kalau tak nampak tulatlah kita puasa. Tapi ada daripada buat ganas mulut dia kata lusa. Pandai lah. Belum tentu. Tahun lepas kita nak raya haji, nak raya puasa, kita pakat tengok semua, net tengok semua anak bulan di 3 lokasi negeri Kedah ni tak ada. Tiba-tiba kawan-kawan kita bersama dengan Mufti Sabah, mereka nampak anak bulan di Sabah. Akhirnya penyimpan mohon Raja Melayu mengisytiharkan
bahawa besok berhari raya kita semua. Tapi saya pun duk pelik juga. Anak bulan ni belah puasa dia payah nampak. Belah raya ni dia cukup senang nampak. Tuan-tuan, kita dah minta Jabatan Mufti minta sedikit peruntukan kepada kerajaan negeri Negeri Kedah untuk kita buat satu balai untuk kita nak tengok anak bulan. Lah ni duk ada 3 di Menara Al-Ustaz sebagai pusat, kemudian di Pulau Sayap tempat lama, satu lagi di Pandangan Indah di Pulau Langkawi. 3 lokasi ni tempat kita duk tengok anak bulan tiap-tiap tahun. Tuan-tuan tahu tak kami duk tengok anak bulan berapa kali setahun? 3 kali, tuan-tuan. Kali pertama untuk raya, untuk nak puasa ni. Kali kedua untuk nak raya. Hak nak raya ni sedih, tuan-tuan. Hak orang sini ni Jabatan Mufti kena pergi tengok di Pulau Langkawi tu. Tengok-tengok nampak anak bulan istihad. Esok nak raya, dia nak balik ke mana? Pergi Langkawi tu, tengok anak bulan, abang esok raya. Maka kita dapat kerjasama Marine, polis atau tentera, antak tiap-tiap kali kita tengok untuk raya, antak malam tu juga mereka balik dengan bot laju. Tidak siapa pun tak mahu pergi. Esok raya nak makan ketupat dengan anak bini siapa suruh? Tu yang kedua. Yang ketiga, tengok awal bulan Zulhijjah untuk nak menentukan 10 Zulhijjah nak raya haji. 3 kali inilah kami terpaksa, saya dan beberapa orang lagi, Datuk Ketua Hakim Syar'i, kadang-kadang bawa Datuk Mursyid Diraja Datuk Majid naik Menara Al-Ustaz, tengok Menara Al-Ustaz. Lepas tu kita minta peruntukan, alhamdulillah diluluskan untuk kita nak buat satu lagi tempat nak tengok anak bulan, mungkin di Kuala Simpang 4 Kangkung. Sebab di situ katanya cukup sesuai, tidak terlindung dengan pulau itu, dengan pulau ini, mudah nak tengok anak bulan. Kita pun mesyuarat 2 hari lepas nak minta bahagian ukok ni pergi tengok lokasi itu sekali lagi. Kemudian kita akan buat satu tempat untuk nak tengok anak bulan, memudahkan kita berpuasa dan beribadah. Alhamdulillah, peruntukannya lebih kurang RM500,000. Dan saya juga telah melawat 3 bulan lalu Pulau Bunting, dekat dengan tuan-tuan. Tapi Bunting lama, tak banyak-banyak lagi. Saya kecil dulu pun duduk Bunting lah. Sampai tua lah pun tak banyak lagi. Kita pun tak tahu kod mana ni. Pergi tengok Pulau Bunting, katanya pihak kerajaan pusat akan buat satu tempat untuk nak cerap anak bulan ini semua yang lebih canggih. Ada 3-4 tempat, pergi tengok nampak sesuai lah tahun tu. Tak tahulah di mana akan diluluskan. Tuan-tuan, negeri-negeri lain lebih canggih daripada negeri kita. Tuan-tuan biasa cakap sikit pasal kita nak puasa ni. Nabi kata sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kamu kerana nampak anak bulan. Berhari rayalah kamu kerana nampak anak bulan. Fa in ghumma 'alaikum, kalaulah kamu itu dihalang daripada tengok anak bulan oleh awan mendung, fa akmilu 'iddata Sya'ban 30 yawman, hendaklah kamu sempurna bilangan hari bulan Sya'ban 30 hari. Waktu kita tengok tak nampak, tak apa. Nampak hari Selasa, lusa, puasa. Tak nampak kerana terlindung anak awan bulan apa semua, kita akan percukup 30 hari bulan Sya'ban. Tuan-tuan, di negeri Melaka ada suatu komplek namanya komplek Khawarizmi. Di sini dia buat komplek ini lebih kurang 12 juta untuk tengok anak bulan dan untuk orang pergi mengkaji tentang ilmu falak. Saya pergi 2 kali. Dia buat tinggi betul tuan-tuan, Khawarizmi ini.
Kita naik-naik tu, dia kata jangan menyandang. Sebab selagi bumbung tempat dia tengok nak bulan tu, dia akan bergerak. Semua dia pakai komputer. Kita naik-naik tu, dia pun set komputer tekan. Nak tengok apa? Nak tengok bintang Mushtari. Dia tekan bintang Mushtari, bumbung dia buat lagu kubah besar lah, besar. Dinding ni rusak. Musim kita perlu tengok sampai betul bintang Mushtari, dia break berhenti, bumbung dia buka ni, teropong dia ni, harganya 1 juta, dia pun naik tunjuk betul bintang Mushtari. Kita pergi tengok, nampak bintang Mushtari 12 juta dia buat. Saya tanya mufti, kepada mufti lagi 12 juta kita buat untuk tarik pelancong. Lepas tu sudah apa semua, ni cerita sikit. Saya pergi satu tempat, dia buat, tu dia buat bilik besar. Dia bubuh tapak kaki 2, gambar tapak kaki, depan ada gambar bulan, gambar bintang, gambar bumi apa semua. Dia kata Datuk, cuba Datuk pijak betul tapak kaki. Siapa nak pijak tapak kaki? Datuk nak tahu berat Datuk berapa kilo. Kalau Datuk nak tahu berat Datuk berapa kilo di bumi, Datuk duduk di bumi berat berapa kilo, tekan dengan jari tu tang gambar bumi. Saya cak tekan tang bumi, dia naik 72 kilo. Saya memang 72 kilo dari dulu sampai sekarang. Artinya berat saya duduk di bumi 72 kilo. Datuk nak tahu berat Datuk kalau duduk di bulan berapa kilo, tekan tang bulan. Kalau saya ni duduk di bulan, saya pun tekan bulan. Cek 650 kilo. Saya ni kalau duduk bulan berat berapa lembu saya? 650 kilo. Rupanya tak sama berat kita ni. Di planet-planet ni, Allah, kita tengok benda ni, subhanallah. Datuk nak tahu berat Datuk kalau duduk di matahari berapa? Boleh tekan tang matahari. Saya pun tekan tang matahari. Berat saya kalau duduk matahari 1000 kilo. Bapak gajah punya berat saja. Ini hebatnya. Dan semua tu kita orang Islam, kita tengok kembali kepada kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut dalam Al-Quranul Karim, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Kejadian langit bumi silih berganti malam dan siang itu menjadi tanda-tanda yang terang tentang kehebatan Allah, kewujudan Allah, liulil albab, bagi orang yang punya hati. Orang yang ada hati nurani ni tuan-tuan, dia tengok benda yang Allah cipta, dia kenal Allah Subhanahu wa taala. Kita ni tuan-tuan tahu tu, kita korang, kita makan nasi sedap, kita terlupa kepada tukang yang masak nasi. Kita duk kiliak misai kita, sedap nasi ni. Kita tak pi kata, pandai kawan ni masak ni, dia bubuh perancah apa ni, gulai ni dia buat sedap sungguh, dia guna apa dia, rempah apa, ala kapal ke apa dia. Kita makan tak sedap, tapi kita tidak pergi selangkah lagi untuk berterima kasih kepada orang yang masak. Begitu juga kita makan nikmat Allah, kita makan tak sedap. Makan durian, dia durian, tahun ni tak apa jaku, tak apa jadi duit, mak dia murah. Kemarin saya tanya kawan tu yang tak durian saya, dia kata RM3 je Ustaz dia ambil. Kita makan durian apa semua, tapi kita terlupa kepada Tuhan yang mencipta buah durian. Kita makan pisang, betul. Pisang yang kita makan ni, betul. Ni Nabi ajak orang Islam ni, apabila kita menerima nikmat, jangan lupa kepada Mun'im yang memberi nikmat kepada kita. Betul, makan pisang, saya makan pisang. Wah, abang kata pisang jelai berangan ni Ustaz, manis.
Kita pun sebiji kuning tu pokok-pokok manis semua. Amboi sedap semua. Jelai ni apa? Dia jelai ni dia kata pisang jelai berangan ni dia ustaz. Tengok hak berintik-berintik tu sedap. Kalau hak lincin kuning tu korang sedap, kalau berintik-berintik tu sedap. Kita pun makan. Tapi kita pernah fikir di mana manis pisang tu manis. Kita tanya kawan hak tanam, pisang ni manis mai tang mana? Dia kata dia pun tak tahu. Mai tang mana? Kita ambil pokok pisang berangan tu, kita ambil akar dia, kita pepak, tak jumpa manis. Kita ambil batang dia pepak, tak jumpa manis. Kita ambil pelepah dia, tak jumpa manis. Ambil jantung, tak jumpa manis. Ambil buah hijau, tak jumpa manis. Pepak buah kuning, manis, tak jumpa kelat. Tuan-tuan fikir dia main tak mana-mana. Kita ambil dah buah tu, kita duduk perang di rumah, dia lekat lah daripada pokok-pokok pun terbang dah. Tapi manis tu main tak mana. Kita bukan pernah bubuh baja gula tapi duduk ni. Hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala, yang kelat pahit boleh jadi manis akhirnya. Pernah kita fikir benda ni? Wa fi anfusikum afala tubsirun wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun fa wa rabbis sama'i wal ard innahu la haqqun mithla ma annakum tantiqun, dalam surah Al-Dhariyat. Baik tuan-tuan, itu cerita nak tengok anak bulan. Kita pergi sikit bahawa semua ciptaan Allah ni hebat belaka. Hebat belaka tuan-tuan. Muslimin muslimat dan rahmati Allah sekalian. Bulan puasa, kita berada di ambang bulan puasa. Suatu hadis yang cukup masyhur yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Salman Al-Farisi. Kata Sayyidina Salman Al-Farisi, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhir yaumin min Sya'ban. Nabi berucap kepada kami, berkhutbah kepada kami, bersyarah kat kami pada akhir bulan Sya'ban. Apa kandungan ceramah dan syarahan Nabi? Nabi kata, ya ayyuhan nasu, hei manusia sekalian, qad adhallakum syahrun azimun mubarakun. Kamu berada di ambang bulan yang cukup agung, bulan yang cukup berkat. Kamu ini, Nabi cakap di akhir bulan Sya'ban, macam kita bulan ni ya. Kamu berada di ambang, kamu berada di hadapan kamu suatu bulan yang cukup azim, besar dan cukup mubarakun, penuh keberkatan. Tuan-tuan dan perempuan, di mana besarnya bulan Ramadan, di mana berkatnya bulan Ramadan. Nabi cerita dalam hadis ini ada 7, 8, 9, 10 yang Nabi cuba sebut dalam ucapan ringkas ini kelebihan-kelebihan bulan Ramadan. Nombor 1 sekali Nabi kata, syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Pada bulan ini ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Tuan-tuan pun tahu malam ini malam Lailatul Qadar. Kelebihan bulan ini sebab di situ ada satu malam yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan malam itu ibadat di dalamnya. Kelebihan yang kita dapat di malam itu lebih daripada 1000 bulan pada bulan lain. 1000 bulan ni lama mana tuan-tuan? 1000 bulan ni 83 tahun 3 bulan. Kalau kita beribadat pada malam tu, kelebihannya lebih daripada kita beribadat 83 tahun 3 bulan. Mana ada orang boleh beribadat 83 tahun 3 bulan?
80 tahun pun jarang boleh pi dah kita lah. Kalau pi pun tape pun kata bengkang lah tuan-tuan. Tape pun kata bengkang dah, nyanyuk. Nabi kata malam tu lebih daripada 1000 bulan. 1000 bulan 83 tahun 3 bulan. Malam Lailatul Qadar ini tuan-tuan, yang ada pada bulan Ramadan, bulan lain tak ada. Malam Allah turunkan Quran. Quran ni turun ketika umur Nabi 40 tahun. Turun ayat yang mula sekali ketika Nabi sedang beribadat dalam Gua Hira. Tuan-tuan boleh kata Gua Hira, tapi saya naik dah. Saya sempat semayang 2 rakaat sunat dalam Gua Hira pada tahun 82 dulu. Ya, masa tu saya muda lagi lah. Naik pergi Gua Hira. Umur saya pun tak tahu berapa tahun, tapi muda lah. Larat lagi larat bukit. Duduk di bawah, naik dekat sejam baru sampai. Gua Hira ni dia duduk atas satu bukit, Jabal An-Nur, Jabal Cahaya. Dia duduk di atas tu. Gua ni duduk atas kali, dia nampak macam guh lembu, guh unta. Dalam guh itulah gua ni. Kalau kita nak pergi Ja'ranah mana tuan-tuan, kita naik bas, sebelah kanan kita Jabal Nur, atas tu ada Gua Hira. Tapi kalau orang tak tahu, dia tak tahu apa lah. Dalam tu ada gua. Saya naik tahun 82, naik nak tengok tempat mulanya wahyu turun dari langit ke bumi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saya naik 3 orang kawan, seorang saya, seorang lagi kawan dari Eritrea, seorang lagi kawan dari negeri Chad, semua kulit hitam. Saya seorang aja kulit tak apa hitamnya lah. Alhamdulillah. Di sinilah Allah turunkan Quran pada 17 bulan Ramadan awal. Quran itu alhamdulillah. Cerita turun Quran ni cerita sikit lah. Mula-mula Jibril mai jumpa Nabi. Ada cerita dalam hadis pertama dalam kitab Sahih Bukhari. Dia mai peluk Nabi. Dia kata, ya Muhammad, iqra. Muhammad jawab kata, ma ana biqari, saya tak tahu nak baca. Faghattani, dia peluk aku erat sikit. Fa arsalani, pada dia lepas. Faqala ya Muhammad, iqra, baca Muhammad. Faqultu ma ana biqari, aku jawab aku tak boleh baca. Faghattani thaniyan, peluk sekali lagi. Dan peluk kali kedua ni lebih rapat, lebih erat lagi daripada peluk kali pertama. Sampai 3 kali peluk. Dan peluk kali ketiga katanya, Nabi kata, hatta balagha minnil jahdu, sampai aku nak nyawa pun tak apa nak lepas. Erat sungguh. Faqala iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allama al insana ma lam ya'lam. 5 ayat dari surah Iqra, surah Al-'Alaq, dia pun balik. Tuan-tuan dan puan-puan, ini malam ni dia nama malam Lailatul Qadar. Malam Allah turunkan Quran. Dan Quran mengambil masa turun selama 23 tahun. Kemudian tak turun lah. Tapi Lailatul Qadar masih ada. Walaupun Quran dah tak turun. Sengaja Allah beri Lailatul Qadar ni pada setiap bulan Ramadan. Setahun satu malam Lailatul Qadar, iaitu malam yang sengaja dirahsiakan oleh Allah malam itu. Tetapi yang pastinya malam itu ada pada bulan Ramadan. Syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahr. Tuan-tuan, 23 tahun Quran turun dalam masa 23 tahun tu, tak kira Lailatul Qadar, tak kira
mula malam Tuhan turun Lailatul Qadar. Kemudian Lailatul Qadar itu berulang setiap tahun dalam bulan Ramadan. Allah sengaja pilih bulan Ramadan ni untuk turun Quran. Boleh nak turun Quran bulan Rejab boleh. Nak turun Quran bulan lain boleh. Zulkaidah ke, bulan Maulud Nabi, Rabiul Awal ke boleh. Tapi kenapa Allah turun pada bulan Ramadan? Tentu ada keistimewaan Ramadan yang tertentu. Sengaja Allah pilih bulan Ramadan untuk turun Quran. Dan sengaja Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita berpuasa sebagai menunaikan rukun Islam yang keempat pun di bulan ni. Allah boleh wajib puasa di bulan Rejab. Allah boleh wajib puasa bulan Zulkaidah. Allah boleh bulan Safar, bulan Muharram. Tapi Allah sengaja pilih bulan Ramadan untuk dijadikan bulan bagi kita menunaikan ibadat puasa sebagai rukun Islam yang keempat. Jadi bulan Ramadan ini dua kelebihan. Yang pertama, bulan Allah turun Quran. Yang kedua, bulan yang Allah tentukan untuk kita melakukan ibadat puasa. Sebab itu tak berjumpa bulan lain. Tak berjumpa bulan lain yang kelebihan macam bulan Ramadan. Kecuali bulan ini sahaja yang diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya cakap tentang Quran sikit tuan-tuan. Turun bulan Ramadan, malam Lailatul Qadar. Quran ni turun selama 23 tahun. Ayat yang pertama turun ialah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, 5 ayat. Ayat yang akhir sekali turun mengikut ulama usul tafsir iaitu ayat dalam suratul Baqarah. Ayat apa tuan-tuan? Tahu tak ayat yang paling akhir turun Quran? Al-yawma akmaltu lakum, dah. Itu turun di padang Arafah. Tak akhir lagi. Masih berbaki 80 hari ke 70 hari lagi. Betul ayatnya. Ayat yang paling akhir sekali turun dalam Al-Quran iaitu ayat dalam suratul Baqarah. Ayatnya yang berbunyi, wattaqu fitnat wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Lepas turun ayat ni, tak turun dah, Nabi pun wafat. Cantiknya ayat. Mula turun suruh mengaji. Iqra' tu suruh mengaji. Lebih-lebih lagi ilmu-ilmu agama ni, nak menentukan ibadat kita sah dan tak sah, kena mengaji. Kalau tak mengaji tuan-tuan, kita bimbang buat ibadat tak sah. Tuan-tuan tahu tak, kalau kita tak mengaji, kita baca Fatihatul Kitab. Fatihah ni satu rukun dalam semayang kita. Rukun fi'li dalam semayang. Qawli ada dua aja, Fatihah dengan tahiyat akhir. Dalam Fatihah ni tuan-tuan, kalau kita tak mengaji, kita tak tahu. Kalau kita mengaji baru tahu. Dalam Fatihah ni rupanya ada 14 sabdu. Kita baca Fatihah kena raih semua sabdu. Sabdu ni Arab panggil tasydid. Bismillahirrahmanirrahim. 3 sabdu itu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. 2 sabdu, 5 orang. Semua 14. Kalau kita tak mengaji, baca lagu ni, suara. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. 3 sabdu dah makan.
Bismillahirrahmanirrahim. Baru ada satu. Tu yang kena mengaji Quran ni, Pak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia kata sedap. Sedap apa haram tak betul? Dua sabdu hamba sentai dah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tuan-tuan, ayat pertama Nabi kata mengaji. Orang nak bawa kereta pun kena mengaji. Tahu tanda lagu ni lagu mana, tanda lagu ni lagu mana. Bawa kereta tak mengaji. JPJ tanya dia, lepas lampu merah, lampu apa? Apa lepas lampu merah? Dia kata lampu kuning. Lepas lampu kuning, lampu apa? Tak tahu. Dia kata dia pi dah, mana nak tahu ni, tak tahu. Lepas lampu hijau. Lepas lampu hijau, JPJ tanya naik lampu apa lah baca. Dia kata tak tahu. Dia pergi jauh, dia pi tak tahu naik apa lah. JPJ kata balik mat lain lah. Tak mengaji, nak bawa kereta kena mengaji. Masuk driving, tiba-tiba nak baca Fatihah tak mengaji. Nak puasa ni kena mengaji puasa. Man lam yubayyitin niyyata fala siyama lahu. Barang siapa yang tak berniat puasa waktu malam, maka puasanya tidak sah. Tiap-tiap malam kena niat puasa. Ingat dalam hati, besok aku nak puasa Ramadan kerana Allah Ta'ala. Sudahlah. Nawaitu sauma ghadin tu, kata mulut kata, tak kata pun tak apa. Nak kata pun tak apa. Tapi kata betul, ni ada makluh Cina, dia betul. Nawaitu sama lolin, anpaluli sama walang. Aku dah nak puasa, tak boleh sama orang. Tak betul. Baca begitu, kena mengaji. Lepas tu kita pula mazhab kita Syafi'i. Dalam kitab Matla'il Badrin, ada kitab-kitab lain, Nabi kata barang siapa yang tidak berniat waktu malam, maka puasanya tak jadi besok. Sebab dia tak ada niat. Sebab amalan kita mesti dengan niat. Innamal a'malu bin niyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Niat itu kata ulama-ulama fiqh, iaitu qasdus syai'i muqtarinan bi fi'li. Kita ada ingat nak buat satu benda tu, serentak dengan buat. Nak semayang, kita mula semayang, kita niat di mana? Takbiratul ihram. Sebab serentak dengan niat, serentak dengan buat. Kita nak ambil uduk, niat di mana? Niat ketika nak basuh muka. Kecuali mazhab Imam Al-Hambali, dia niat ketika kumuk. Sebab kumuk bagi dia suatu rukun daripada rukun wuduk. Kecuali kata ulama mazhab Syafi'i, puasa saja. Sebab puasa ni kalau kita nak niat betul-betul, kena niat tu, tunggu nak masuk subuh. Tak masuk subuh, nawaitu shauma ghadin. Pasal masa tu baru nak masuk. Untuk memudahkan kita, Nabi dan Allah bagi kita niat awal tak apa. Tapi janji biar masuk malam dululah. Tapi duk niat pukul 4 niat dah untuk besok, tak jadi. Masuk malam niat tak apa. Tapi untuk nak membimbangkan, kot kita terlupa niat. Mazhab kita Syafi'i ada juga dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i. Dia suruh taklid mazhab Hanbali, Maliki, tak tahu. Dia suruh ni awal puasa ni, lusa nak puasa ni, tak. Niat dong. Niat yang pertama untuk sebulan. Sahaja aku puasa sebulan bulan Ramadan kerana Allah Ta'ala. Niat untuk sebulan. Sebab ada mazhab yang kata boleh niat sebulan straight. Tapi kita mazhab Syafi'i tak boleh, kena niat tiap-tiap malam. Tapi untuk nak menjaga kod kita terlupa niat waktu malam, balik-balik sembahyang tarawih, gelap pergi gelap tidur pergi terlupa nak niat. Diminta kita di awal Ramadan kita niat dah. Yang pertama sekali niat untuk sebulan, kemudian baru niat pula untuk besok.
Kalau lupa pun tak apa dah. Ni ada dalam kitab-kitab disebut. Saya tolong abang lah. Kadang-kadang kita terlupa. Teman tua-tua ni bukan dia ingat sangat, dia lupa. Jadi kita ambil dah. Jadi kalau tak lekat esok tu, terlucut, lekat lagi sebulan. 2 takah kita ni. Baik, ayat pertama suruh kita mengaji. Ilmu ni tuan-tuan, Allah hebat tuan-tuan. Ilmu tak usah ilmu akhirat, ilmu dunia pun orang mengaji hebat. Ilmu akhirat lebih-lebih lagi kita mengaji. Lepas itu akhir sekali ayat yang turun Quran, mengaji ke mana pun ingat, wattaqu, kamu kena jaga, takut. Takut apa? Yauman, hari. Takut hari itu. Hari mana? Turja'una fihi ila Allah, kamu semua akan dikembalikan menghadap Allah. Hari mana? Hari kiamat. Disebut oleh ulama tafsir, kenapa Allah kata dikembalikan? Dia tak sebut takutlah kamu satu hari yang kamu semua kembali kepada Allah. Tak. Takutlah kamu suatu hari yang kamu semua akan dikembalikan. Dikembalikan dengan kembali itu beza. Beza tak mana? Dikembalikan, hang mau kembali ke hang mau tak kembali, hang kena kembali. Kalau kamu kembali, kita suka kembali, kita tak suka kembali. Kita suka nak balik, nak mati jumpa Allah, kita pergi. Tak suka, kita tak mau pergi. Tapi kalau dikembalikan, hang suka tak suka, hang mesti pergi. Sebab dia tak kata tarji'un, turja'un. Kun orang banyak mau tak mau mati. Ada orang mau mati, duk sakit nyawa tak lepas pun tak mau mati lagi. Duk sembang elok pipi cek doktor kata ni jantung ni, dia kata bila-bila pun boleh pergi ni. Mana bila-bila pun boleh. Hak duk sembang pandai tu, dia jadi sengak hari tu. Pasal doktor kata bila-bila pun boleh pergi. Doktor pada kata India. Sebab belah rumah kami ada doktor India, banyak orang-orang belah Bali pin dulu. Dia ni pakar utara, dia buka klinik di Perlis. Periksa dia, duk rasa ketat dada. Pakcik, sudah berapa hari ni sakit? 4 hari dah doktor, duk rasa ketat. Ini jantung cukup teruk. Ini jantung pakcik, bila-bila pun boleh pergi. Dia mula dengar bila-bila boleh pergi. Haduk sembang pandai tu dia seluruh. Pakcik ambil telefon saya, telefon anak suruh dia angkat. Pakcik sendiri tak boleh naik motor. Ini bahaya. Kan nak ambil ni. Balik bini dia tanya, apa cerita? Dia kata apa? Ketat dada tu. Dia sengah tak cakap. Abang lah nak dengar, tapi periksa klinik dia kata apa? Sengah. Tidak, dia ni cakap tak lebih kelima, mamai pun duk cakap lagi. Tapi dia jawab kat bini dia, hang duk tanya aku apa kenapa? Hang nak tahu doktor kata kat aku bila-bila pun boleh pergi, hang tahu? Mati semua orang tak mau. Yang mau mati mereka-mereka yang bersedia untuk mati. Nabi Muhammad duk tidur letak kepalanya atas riba Sayyidatina Aisyah. Malaikat Jibril, malaikat Israel tanya, ya Rasulullah Muhammad, nak mati ke tak mau lagi? Nabi Muhammad jawab, dan jawapan itu diabadikan oleh Imam Al-Bukhari dalam hadisnya. Nabi jawab, ilar rafiqil a'la, ilar rafiqil a'la. Nak balik dah, nak menghadap Allah dah. Nabi Muhammad dia bersedia untuk nak jumpa dengan Allah. Kita tuan-tuan, saya pun sama, tak mau mati lagi tuan-tuan. Tak mau mati. Pasal kita banyak ibadat kita yang tak selesai.
nak mati. Mati juga tu bukan kerana mau, kerana memang kena mati. Sebab itu apabila seorang tu mati, Allah hantar malaikat mai tanya dia, ya bani Adam, atarakta dunya amid dunya tarakatka. Hei anak Adam, kamu hari ni tinggal dunia ke dunia tinggal kamu hari ni? Ramai kita ni yang dunia tinggal kita. Kita memang tak mau tinggal lagi dunia. Nabi Muhammad dia yang pilih nak tinggal dunia. Sebab itu Sayyidina Aisyah teriak apabila dengar Nabi kata ila rafiqil a'la. Sayyidina Aisyah menangis. Sayyidina Aisyah kata, aku faham dalam jawapan dari jawapan Nabi itu bahawa Nabi memilih mati. Nabi nak tinggal kami dan umat semua. Dia teriak, ya bani Adam, ya anak Adam, atarakta dunya amid dunya tarakatka. Ya anak Adam, hang kau tinggal dunia hari ni, ke dunia lari tinggal hang. Kita banyak, kita ni duk mau ke dunia tapi dunia lari tinggal. Tak mati pun dunia tinggal dah. Buah durian tak boleh makan dah. Awak kencing manis. Durian dusun tengah dua orang duduk bukit Gunung Jerai. Tapi pitanya betul boleh makan banyak mana? Dia kata semusim 2 ulai. Dia ingat semusim 2 jarai. Dunia lari tinggal dah. Dunia durian tinggal kita. Dunia gula tinggal kita. Saya masuk istana tu ramai datuk-datuk makan dengan tuanku. Tuang ayak teh makan istana ni, kita duduk sengak. Itu orang mata ayak teh. Mai sengak. Datuk, teh ke kopi? Teh. Lagi orang lain pula main gula. Banyak orang datuk-datuk tak mau gula. Nah, dulu lagi tu ada. Saya agak juga bos jauh agak cancar lebih sikit. Makan kopi tak boleh gula, baik tak makan kayak sejuk sedap sikit. Dah lah baik tak boleh gula. Digagah nak makan, datuk saja bodoh semua dia. Kopi tak boleh gula, makan buat apa? Teh tak boleh gula, baik makan yang sejuk. Awak datuk tak makan gula lama mana? 4 tahun dah. Jadi gula lari tinggal dia 4 tahun dah. Awak, dia kata manis dah, tak payah gula. Dia tu manis dah, kecil manis dah. La ilaha illallah. Gula tadi tinggal dah. Banyak gitu. Lepas tu lemak-lemak tak boleh makan. Tengok orang duk makan lemak, duk bakar lemak dada kambing, kita duk terin lemak tak boleh makan. Allah tuan-tuan, dunia lari tinggal kita. Walaupun kita duk mau lagi kat dunia. Tuan-tuan, ini kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, lagi satu benda yang orang takut ni, sakit jantung. Saya pun baru ni pergi test jantung saya. Tapi saya test seorang-seorang saya lah. Saya tak pergi kat doktor. Orang kata kalau orang sakit jantung ni dia tak boleh naik tempat tinggi, dia penat. Saya pun hari Jumaat hari tu pergi di Beijing, China. Saya pergi, dia bawa pergi tempat tembok tinggi China tu, menyayuk tu tinggi. Aku nak try naik tengok kalau ada jantung pakai Allah panggil. Ramai yang tak naik, duduk tengok kat bawah. Saya pun naik, nak try tengok. Dah penat aku ni. Umur dah 65, try tengok. Naik-naik pergi kat jalan, parti-parti tengok. Oh dia gayat ketat itu. Lama tak gayat tuan-tuan. Bawah duduk lama, duduk pegang besi, ikut mana ketat. Lepas kata bawah, tak boleh Datuk, turun lah. Aku bukan tak boleh penat, aku ketat, aku gayat tu. Cuma tak kencing lah seluar. Duduk, panggil orang perempuan tak main duduk tanah. Allah, dia kata gayat. Sekejap lagi kita naik juga, pejam biji mata, jangan tengok. Naik patah tuan-tuan, Allah sekali. Allah hebat negeri Cina. Yang peliknya tuan-tuan, tangga dia bukan lagu tengah mimbar ni. Tangga dia habis rendah kaki tidak pun 20 inci. Nak boleh kenjui ni satu-satu tangga tu tuan-tuan. Allah, kalau tangga lagu ni tak apa. Naik batas turun main tak ada apa-apa. Alhamdulillah.
jantung tak ada apa lagi lah sampai lah ni, cuma perut betih je sakit. Dia jadi bapa Haji ni kembang. Tuan-tuan, sakit jantung orang takut. Baru ni Allah yarham Dr. Azmi kita, barangkali Aziz pun kenal Dr. Azmi tabung haji, meninggal kemarin. Tak sakit apa-apa. Pukul 5 kemarin dulu meninggal. Pukul 5.30 pagi dia ada timbangan sikit-sikit, jantung kan mati. Tuan-tuan, jantung ni orang takut, tapi dia bila-bila pun boleh datang jantung. Itu dia pun kata jantung ni kalau kita berjalan, dia berjalan. Kalau kita berhenti, dia berjalan juga. Dia tak berhenti. Cuba dia berhenti sama. Kita cuti, dia tak cuti. Kita lari, dia berjalan. Kita tidur, dia berjalan. Kita menerak, dia berjalan. Kita berjalan, dia berjalan. Kita berhenti, dia berjalan. Dia berhenti, kita jalan. Itu jantung. Dia berhenti, kita jalan lah jawab dia. Mutakat kita berhenti, dia duduk jalan lagi tak apa. Itu Ismail Qaumuh punya pantun dia. Saya tolong bawa. Orang takut, tuan-tuan. Allah kata takut tak sudah. Wattaqu yawman, takut suatu hari itu turja'una fihi ila Allah, kamu semua akan pergi menghadap Allah. Pi saja tak apa. Summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Kemudian kamu semua akan disempurnakan apa yang kamu buat dalam hidup ni. Buat baik disempurnakan balasan baik, buat jahat disempurnakan balasan jahat. Wa hum la yuzlamun, mereka sedikit pun tidak dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kena takut. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut bainal 'abdi wal jannati sab'u aqabatin. Antara syurga dengan seorang hamba itu ada 7 stesen kita kena lalu. Nak pergi ke syurga lalu 7 stesen. Ahwanuhal maut, yang paling mudah sekali mati. Stesen yang pertama nak pergi syurga kena mati dulu. Dalam hidup-hidup ni tak boleh pergi. Isu ambil bawa syurga Melayu baju bah pakai lepas orang tanya pergi mana nak pergi ke syurga. Tobat tak boleh. Syarat dia kena mati dulu. Ahwanuhal maut, yang paling mudahnya mati yang dikata. Wa ashadduha wa as'abuha, yang paling susah sekali al-wuqufu baina yadayillah, ketika kita berdepan dengan Allah di padang mahsyar, ketika Allah menjatuh hukum kepada kita dan Allah suruh orang yang buat zalim itu bayar balik kepada orang yang dia buat zalim. Hak ni yang paling susah. Mati mudah, duduk dalam kubur mudah lagi, bangun padang mahsyar mudah lagi, tapi yang paling susah ketika dibentang amalan kita dan dibalas oleh Allah amalan kita, khususnya orang yang buat zalim ke orang. Hang dulu duk buat sepedak no, hang kecoh tanah orang sepenek jadi tanah hang, Allah suruh bayar balik di padang mahsyar. Hang bayar balik 7 kelung hang kecoh tanah. Sebab tu kalau kecoh bayar balik dalam. Jangan duduk tunggu sana. Nak cari tanah buat sepedak pun, nak buat sepedak pun tak ada arah satu. Ni paling susah. Buat nanya kat orang paling susah. Curi duit orang, tipu duit orang, Allah suruh bayar balik. Kata kat orang, mengata ni, Allah suruh bayar balik. Nak bayar ke mana? Allah suruh ambil pahala kita ni, pergi bagi kat orang yang kita duk kata kat dia. Tak ada pasal-pasal kita duk kata kat dia. Ni mengumpat ni, buat ketupat tak payah bungkus, tak payah balut. Hang kata kat dia ya, lah ni hang kena bayar balik kat dia. Hang duk kata banyak kat dia tu. Nak bayar ke mana? Ambil ibadat hang bagi kat dia. Kita pun ibadat semangga tu yang bukan banyak tau. Semayang, penyegan buat ibadat ni. Pergi duk ambil bagi ke orang pula.
Habis ibadat kita, bayar hutang tak habis lagi. Allah kata ambil dosa dia pada hang. Dosa dia tu pada kita. Hak kita ibadat kita, pahala dah habis dia ambil. Dosa kita pula duk main. Inilah yang paling teruk sekali. Sebab itu Nabi tanya para sahabat, atadruna manil muflis? Hampa tahu tak orang bankruptcy? Orang bankruptcy apa dia? Bankrupt satu C itu makna mampu. Cina kata mampu bankruptcy kan. Sahabat kata tak tahu Rasulullah, bankruptcy ni orang tak ada harta lah, hutang lebih pada harta. Nabi kata tak. Hak bankruptcy ni orang yang duduk diri depan Allah, ibadat dia Allah ambil bagi kepada orang yang dia buat zalim, dan dosa kawan tu mai takut kat dia. Ini orang bankruptcy. Dah lah ibadat habis orang ambil, dosa kawan pula kita hidup untuk perlu. Betul, jangan duk kata kat orang, jangan duk buat fitnah kat orang. Lah ni banyak sangat fitnah dalam Facebook, dalam apa semua. Tak apa nak boleh percaya semua fitnah. Tuan-tuan, tunggu di akhirat kelak. Nabi kata yang ni yang paling susah sekali. 7 stesen yang nak pergi ke syurga. Paling susah ketika Allah menghukum antara kita. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak anjurkan bahawa bulan puasa ni, sebab Allah pilih malam Lailatul Qadar turun Quran, kena baca, banyak baca Quran bulan puasa. Teramat sangat kami tak baca Quran dah lah. Kalau duk baca dah alhamdulillah. Bulan puasa terlepas berapa kali khatam Quran. Tak payah abang balu company. Senang sudah. Soalan tu jawab masing-masing. Imam Syafi'i rahimahullah, saya baca manaqibnya dalam I'anatul Talibin, dia khatam Quran bulan puasa sahaja 60 kali. Sehari 2 kali khatam Quran. Ini orang yang nak menyaga dengan Allah, nak dia cari keuntungan akhirat. 60 kali. Hari yang tak puasa dia khatam Quran sehari sekali. Mai bulan puasa sebulan 60 kali, dia ganda sekali lagi. Sebab dia hafal Quran, umur 7 tahun hafal Quran, tabak surah apa pun boleh baca. Kita hafal juga lah, tapi kuliah pun tak berani. Kalau tak jadi imam boleh gagah menjadi imam. Saya ustaz duk but cari lakum tak jumpa, tak berani juga kita kuliah ni, tak habis semua. La a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud wala makmum kata kemah ustaz kita ni kuliah dia panjang pada wadduha tu imam kita. Apa dia cari lakum tak jumpa, duk sudah semayang Isya, clean kapet ada bukan. Dia kata, "Hai imam, lakum tarak mari." Kita tak apa, kuliah tak mari. Jadi payah nak buat ibadat. Surah Yasin pun kita tak faham. Minta maaf lah, saya tak tahu lah orang buat cepat ni, tapi tempat jadi berceramah dah lama. Surah Yasin pun tak faham. Padahal duk baca Yasin 40 tahun lagi. Kalau ada orang nak baca Yasin, nak pergi Mekah kat naik rumah, penuh agama tutup nilai tempoh surah Yasin duk pihak masjid. Tu imam besar kita, awak balik semua jangan tinggal. Apa kata kalau kita anak makmum tutup lebay lagu kita ni semua Yasin. Baca Yasin kita boleh ikut. Nak buat ibadat senang. Yasin ni 8 minit baca habis. Tapi kalau nak kena buka surah Yasin, bayar-bayar pakai tak buat. Imam Syafi'i 20 kali. Saya sure pada diri saya tuan-tuan, bulan puasa baca Quran banyak sikit. Beli Quran tu yang kalau boleh, kalau beli 2 jenis, satu hak Quran saja,
Yang kedua, kalau kita boleh beli Quran yang ada terjemah, sebab hatu kita pegang tak payah ayat semayang pun boleh, sebab dia ada terjemahan. Tapi kalau Quran saja macam tu, nak kita pegang dengan ayat Quran. Cuma jangan sentuh ayat dah. Kita pegang, bawa dia, kita buka, boleh baca. Kadang-kadang kita nak baca ketika tidak ada ayat semayang. Walaupun baca dengan ayat semayang itu lebih baik, tapi kadang-kadang kita duduk atas kereta, bubuh Quran yang berterjemah tu dah atas kereta lagi. Pi pasak malam, pi pasak tani, pi pasak Ramadan, orang perempuan kita pergi beli. Pergi belilah, nak beli apa? Saya duduk tunggu tadi. Dia pergi beli, kita boleh baca Quran, baca Quran. Boleh dekat tengah juih lah, terang dia nak main. Duk pilih tobok bakar, apa bakar, kita sini dekat tengah juih lah ambil Quran. Kenapa sedia begitu? Orang kita tahu. Kalau nak duduk bersila tu, memanglah elok lah kalau duduk bersila, tetapi kena buat sambilan baca Quran. Saya dah bubuh dah Quran atas kereta saya tu yang terjemahan. Ni nak bulan Ramadan ni, nak baca kulun sikit. Nah, kita baca Quran. Quran ni baca dia satu huruf, dapat 10. Itu kalau kita baca biasa. Kalau baca bulan Ramadan buat benda sunat, ganjaran diberi macam buat fardu. Man ata bi khaslatin minal khairi kana kaman adda faridatan fima siwa. Orang yang buat satu benda sunat pada bulan Ramadan, Allah bagi ganjaran macam dia buat benda fardu pada bulan lain. Wa man adda faridatan fihi kana kaman adda 70 faridatan fima siwa. Orang yang buat satu benda fardu pada bulan Ramadan, Allah akan beri pahala macam dia buat 70 fardu di bulan lain. Dan tak apa lagi, bulan Ramadan cukup hebat. Sebab itu Nabi dan para sahabat dah bersedia nak terima Ramadan tu, dia benar-benar rejak lagi, seronok nak terima Ramadan. Wa ballighna Ramadan, wa ballighna Ramadan. Allah biarlah kami sampai bulan Ramadan, bulan yang cukup berkat, yang Nabi sebut mubarakun, yang penuh keberkatan bulan. Ibadat kita baca Quran. Cuma baca Quran ni pun saya nak kena habaq juga. Ulama-ulama qurra baca Quran, dia ada 4 jenis yang baca Quran ni. Kita dulu dengan Quran ada 4 tahap. Pertama baca bagi betul. Yang kedua kita hafal sikit-sikit surah-surah yang kena ada ni dalam kepala kita, nak hafal Yasin ke, surah Taba ke, Juzuk Amma ke, Was-sama'i wat-tariq, wasyamsi wadduha, kena ada dalam kepala. Orang kapan bungkuih kita tu, mereka bungkuih Quran sama bawah dalam kubur kita. Quran ni lah akan jadi teman setia anda dalam kubur, bukan TV3 lagi. Wa fil qabri munisan, Quran akan jadi orang yang akan menghilang keresahan kita dalam kubur. Apa dia? Quran. Tapi kenapa lah orang bungkuih kita, orang bungkuih Quran sama Quran yang kita hafal. Bayangkan kalau kita ni hafiz Quran 30 juz, orang kapan kita tu bersama-sama kita 30 juz Quran dalam kubur, dia jadi teman kita. Nombor 1 baca bagi elok, nombor 2 hafal sikit-sikit, tak boleh semua pun. Nombor 3 kena faham juga makna Quran ni. Duk baca Ar-Ra'ay lama orang. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Tahu makna? Tak tahu Ustaz. Allah kata, hei Muhammad, hang nak kenal tak orang yang mendusta agama? Siapa dia? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, iaitu orang yang tak peduli ke anak yatim. Tu orang dustakan agama Islam. Tak peduli anak yatim. Sedangkan anak yatim tu orang yang senasib dengan Nabi Muhammad. Kalau kita tak peduli kat dia, berarti kita tak peduli kat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih lagi kalau anak yatim tu anak abang kita, anak pupu kita, kita kena ambil berat. Orang yang tak ambil berat anak yatim, orang yang dusta agama Islam. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Orang yang tak suka nak beri makan kepada orang miskin, dia duk polok dia saja. Hang mampu pi, aku kenyang sudah. Orang ni orang dusta agama. Tu kalau kita faham Ar-Ra'ay, makna banyak yang dia ajak kita. Ini tahap yang ketiga. Kita nak kena faham juga apa yang kita baca.
Quran tu. Lepas tu kena ada kelas-kelas mengaji tafsir ke apa, bagi orang boleh faham. Baca ayat-ayat surah-surah lazim bagi faham makna dia. Dan yang keempat, beramal dengan isi kandungan Quran. Ini tahap, 4 tahap kita dengan depan. Baca, hafal, faham dan amal. Dan bacaan Quran pula ni, kata ulama Quran ada 4 jenis. Tuan-tuan tahu baca Quran ada 4 jenis? Munjuk main malam ni, tidak tahu. Dia sebut tahqiqun wa tartilun wa tadwirun wa hadarun. Quran kita boleh baca dengan cara 4 cara. Pertama, baca secara tahqiq. Baca secara tahqiq macam baca malam kemarin di musabaqah Quran lah. Macam Ismail Yasin baca tu. La orang panggil baca secara tarannum, bayati, syikah, jaharkah. Itu baca secara tahqiq. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya boleh tekak tu lah. Bacaan lagu ni tak digalakkan kalau kita jadi imam sembahyang. Kalau tuan-tuan jadi imam sembahyang, jangan baca lagu ni. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu imam kata, Tuk Makmum kata, nak boleh kerokok pun kalimah ni. Cerah masa depan tu imam. Mana makmum tak main sembahyang, cari mampu dia kata. Dia baru Fatihah 5 minit, Qul ya pula 7 minit pula dia kata. Tak digalakkan kita baca secara tahqiq ini. Bacaan ini digalakkan kita baca di tempat-tempat mahafil, majami', tempat-tempat keramaian untuk mendapat berkah. Elok baca dengan bayatinya, dengan tarannum dia dan sebagainya. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ. Itu bayati kalau tak salah saya. Itu bayati. Tak apa. Itu cara baca yang pertama. Tapi tak digalakkan kita baca untuk tadarus Quran untuk bulan puasa, sebab terlalu lambat. Yang kedua, kita boleh baca secara tertil. Ini bacaan yang diperakui oleh ulama-ulama qurra. Dan bagi saya, orang yang paling best tertil dalam dunia Quran ini yaitu Syekh Mahmud Khalil Al-Husari. Baca secara tertil. وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِي الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونَ. Itu baca secara tertil. Wa kana qira'atuhu sallallahu alaihi wasallam mufassaratan harfan harfa. Nabi baca secara tertil. Warattilil Qur'ana tartila. Dan kita boleh baca dalam tahap yang ketiga, iaitu tadwir. Cara tadwir ni elok kalau kita jadi imam baca. Semua masjid-masjid haram jadi imam tarawih baca cara tadwir, kecuali Syekh Abdullah Abdul Jawad Al-Jahani, dia saja baca cara hadar. Tadwir baca dia cepat sikit pada tertib. وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا
فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تدوير. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Tadwir. Alhamdulillah. Kalau kita faham tuan-tuan, kita boleh teriak di belakang tu imam. Saya pernah teriak ketika saya semayang dalam Masjid Nabawi, duduk di Raudatul Rasul, semayang subuh pagi itu, tu imam baca law kana 'aradan qariban wa safaran qasidan lattaba'u walakin ba'dat 'alaihim asy-syuqqah. Saya menangis sebab Allah kata, kalaulah ikut keluar pergi perang dengan Muhammad dapat dunia banyak, semua nak keluar. Tapi oleh sebab keluar berperang ni tak jadi dapat harta rampasan, banyak tak mau keluar. Saya menangis macam Allah kata kat saya nak ikut Islam ni kalau ada untung. Kalau tak ada untung, saya tak mau ikut Islam. Allah sengaja bawa aku main dalam Masjid Nabi, suruh tu imam baca ayat tu. Allah kata kat aku. Teriak tuan-tuan. Baca pula sedap, suara yang menawar. Itu tadwir. Sebab itu Nabi suruh Abdullah ibn Mas'ud baca. Abdullah Mas'ud ni orang mana? Kata Nabi, ya Abdullah baca Quran. Abdullah Mas'ud kata kat Nabi, a'atlu alaika al-Quran wa alaika unzal ya Rasulullah. Takkan saya nak baca Quran kepada Rasulullah sedangkan Quran itu diturun pada Rasulullah. Kata Nabi, baca Abdullah, aku suka membaca Quran dan aku juga suka mendengar orang baca Quran. Abdullah pun baca apabila sampai kepada ayat فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Nabi kata, Abdullah ulang lagi. Dia pun ulang. Nabi teriak. Akhirnya Nabi kata, hasbuka ya Abdullah, cukup Abdullah, cukup. Sebab ayat tu cerita Allah lantik Nabi untuk menjadi saksi kepada rasul-rasul lain. Rasul-rasul Musa, Isa menjadi saksi kepada umatnya. Allah akan tanya, adakah mereka ini sembah aku, hei Musa? Musa akan jadi saksi, Isa, dan Allah lantik Nabi Muhammad untuk menjadi saksi kepada perakuan rasul-rasul. Betul tak Musa habaq Muhammad? Betul tak hak Adam habaq Muhammad? Betul tak hak Isa habaq Muhammad? Nabi Muhammad diangkat begitu tinggi martabat. Apabila dia baca ayat ni, Abdullah waktu baca ni, Nabi menangis. Seronok tuan-tuan baca Quran kalau kita faham. Dan tahap yang keempat, baca Quran secara hadar. Hadar, cepat sikit. وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونَ إِنِّي
idzan lafi dhalalin mubin inni amantu bi rabbikum fasma'un. Cepat, itu paling cepat. Dan nak baca secara adat mesti ayat-ayat yang kita biasa baca. Tapi kalau surah Ankabut kita pun jarang baca, baca pun jadi kalang kelabut. Itu tak boleh baca cepat. Sebab tak boleh. Cepat pada itu minta maaf, tak boleh. Sebab kita sudah hilang hukum tajwid. Mana ikhfa'nya, mana iqlabnya, mana izharnya, mana idgham mutajanisaina, mana idgham ma'al gunnahnya, mana idgham bila gunnahnya, mana izhar syafawinya, mana ikhfa' syafi, semua tak ada. Tak boleh, tuan-tuan. Saya abang saudara, jangan baca lebih cepat daripada itu. Biasanya kita baca cepat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mana idgham? Semua idgham mencari. Man lam yujawwidil Qur'ana fahuwa athimun. Kata Ibnul Jauzi, barang siapa yang baca Quran tidak bertajwid, maka dia berdosa. Kita doa harap dapat pahala baca Quran, rupanya boleh dosa. Dan Nabi sendiri pun bersabda, rubba qari'in lil Quran, ada orang yang baca Quran wal Quranu yal'anuhu, Quran melaknat dia sebab tidak jaga hukum tajwid dan sebagainya, terlalu cepat. Kita baca habis cepat. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Cara hadar kita boleh baca. Ini 4 bacaan yang diiktiraf oleh qurra'il Quran. Baca secara tahqiq, baca secara tertil, baca secara tadwir, baca secara hadar. Tuan-tuan, insya-Allah Quran kita akan baca pada bulan Ramadan ini sebagai sumbangan yang dapat kita sumbang untuk diri kita pada bulan Ramadan. Baca Quran dengan elok. Dan saya syorkan, bacalah cara tadwir tadi. Kita baca. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala wa huwal 'azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur thumma arji'il basara karratayn yanqalib ilayka al-basaru khasi'an wa huwa hasir. Allah, setiap huruf 10 pahala Allah beri. Itu kalau bukan bulan Ramadan. Bulan Ramadan lebih banyak lagi ganjaran yang akan kita dapat. Tuan-tuan, jangan tinggal Quran pada bulan Ramadan. Sikit lagi bawa Quran, puasa pula, dua ibadat ni bulan ni. Puasa, biar kita puasa, mulut puasa, tak makan, tak minum. Ini puasa khawasul khawas. Jangan duk puasa awam yang Imam Nawawi, Imam Ghazali sebut dalam Ihya. Puasa awam, tak makan, tak minum, tak buat apa, mulut takat puasa tak makan, tapi mengata ke orang tak puasa. Mulut Allah buat untuk makan, mulut juga Allah buat untuk cakap. Kita kena puasa bulan Ramadan ni. Makan pun tak dengan mulut tu, kecuali pada masa-masa, dan bercakap pun tak, kecuali bila hak boleh. Kalau nak cakap merapu, tak payah, pergi tidur pun.
Mak hang tidur banyak sangat. Laki dia marah, abang kanan. Jom tengok mak hang lena tak ponti-ponta. Bini dia kata, baik lena duduk mengata kat orang macam kita lah. Duduk bawah, sembang bak ni. Habis tak ada orang naik motor depan rumah dia, apa jadi tajuk? Dia kata, ampun, dia kata, tengok lelaki tu nampak muda, bini nampak tua pula dah. Hang duk kira tua muda, kawan tua anak selori dah. Tapi saja nak cari modal. Dia kata lelaki nampak gebu elok, yang bini hitam legam pula dah aku. Biar pergi ke depa. Mulut dia tak puasa tak makan. Tapi tak puasa bercakap. Kita kena puasa mulut dan bercakap. Cakap betul. Sebab itu kata, kalau kamu puasa nak cakap tak betul, kata pepatah Arab, faj'al makanahu tasbiha. Kamu jadikan nak cakap tak betul itu tukar dengan tasbih. Nak cakap sangat tu subhanallah, subhanallah, subhanallah. Mata kena puasa, kaki kena puasa, dan fikiran pun kena puasa. Jangan diingat macam-macam. Dekat nak ingat makan tauk bakar ke apa tu tak apalah tu. Ada juga bakar, tapi dia ingat nak beli sayur keladi tambah tempat saya ada seorang mati lah. Dia bertengkar dengan bini dah bulan puasa. Sayur keladi tiap-tiap petang sayur keladi, petang sayur keladi. Perempuan dia kata, abang, saya duk belilah petang ni kot. Hak petang kemarin pun duk ada lagi dalam peti air kita pangat tu. Dia jawab beli tetap beli, makan sekadar lain. Pasal pula ni balik tak boleh makan sekali. Bini ni duk pergi cek tu, rupanya hak duk jual sayur keladi tu bujang anak dua. Tu yang dia kata beli tetap beli, makan cerita lain tu. Amboi tuan-tuan, jahat semua. Tapi bukan orang buat sebelah tempat saya orang. Kena puasa juga hal begitu pun. Baru terpakai puasa kita. Semayang begitu juga. Kita semayang semua sebenarnya semayang. Mulut kita semayang baca Fatihatul Kitab. Mata kita semayang tengok tempat sujud. Jangan mata tak semayang, tengok mata. Tengok nampak cicak 2 ekor dinding. Dia duduk bayang tu. Hak sekok kurih, hak sekok gemuk. Kalau tahu yang ni kurih sangat. Duduk semayang Aisyah duduk pikat kat cicak. Dia rokok, mangkit rokok, tengok hak kurih tak ada, tinggal hak gemuk. Dia kata tu pula dia gemuk sangat, lari tak boleh. Tak semayang, mata dia boleh kecicak. Kita semayang, telinga kita dengar imam baca, mata kita tengok tempat sujud, mulut kita baca dengan tasbih ataupun sebagainya. Kemudian fikiran kita jangan dia bagi fikir lain. Kita semayang, fikir kita duduk di depan Allah. Wa'budullaha ka'annaka tara. Beribadatlah kamu, semayanglah kamu depan Allah macam kamu nampak Allah. Fa in lam takun tarahu fa innahu yara. Kalau kamu tidak boleh nampak Allah dengan mata hati kamu, kamu kena yakin Allah nampak mata hati kamu. Allah nampak semua seluruh badan kita. Tuan-tuan biasa pergi terima bintang di istana, bintang kecil duduk depan raja. Tak ingat apa tuan-tuan, dengan otak kepala semua duduk tunggu kat raja. Tu raja di dunia. Anak terlupa semua, terlupa tuan-tuan. Tukin pakai sebelah belai pun tak sedap. Awak terlupa pasal raja duduk depan. Tapi kenapa kita duduk depan Allah, kita ingat macam-macam. Ingat macam-macam. Sampai ada orang kata, kalau nak tahu anak kunci hilang tak mana, pergi semayang. Tengah semayang tu dia mahu, oh tinggal dalam bilik ayah anak kunci. Jadi semayang tu tempat nak cari anak kunci. Allahu Akbar.
semayang. Dengar lori masuk, dia kata lori bawa dayan pula, dayan siapa. Dia duduk fikir bab derian pula dalam semayang. Jadi kita tak semayang pikiran kita. Sebab itu semayang kita ni korang mencegah kita daripada buat benda mungkar. Sebab kita semayang luaran saja, dalam puasa pun begitu. Ini Nabi kata, innama lil 'abdi min salatihi biqadri ma 'aqila minhu. Sesungguhnya nilai semayang seorang itu sekadar mana fikiran dia semayang, pikiran dia, khusyuk dia, pikiran dia dengan semayang. Itu nilai dia. Semayang kita nilai di situ. Jadi puasa, biarlah kita puasa kalau boleh tuan-tuan. Puasa dengan mulut, puasa dengan mata, puasa semua. Kemudian kita juga ketika kita berpuasa, ada ibadat-ibadat lain yang boleh sampingan dengan kita, khususnya sembahyang tarawih. Tak tahulah masjid buat sebelah duduk sembahyang tarawih berapa rakaat semua, 23 ke tarawih 20, witir 3 ke 8 di sebelah lah. Bagaimana tuan-tuan? Lupa lah, terlepas 23 kita di Kedah ni, dan kita berminta supaya imam semua kena buat 23. Makmum ikut suka dia lah, 8 dia nak cungit dah ikut suka dia. Tu imam tu tak boleh. Ada orang lebih sungguh kata, saya ustaz tak mau bayang masjid tu awak, saya nak buat 23, dia buat 8 aja, saya tak apa. Tu imam kena sembahyang 23. Tu imam mana tak sembahyang 23, abang kat saya, buang jadi imam buang. Abang kat Datuk Raja Temenggung buang tu imam. Pasal apa? Kita lama dah 23. Makmum ke suka dia nak lari 8, dia tak sembahyang langsung. Tu imam kena buat 23. Sebab makmum ada yang nak sembahyang 23. Hak duk lari ni puak muda aja, hak tua-tua sembahyang 23. Hak mangkit daripada rokok tu, mangkit daripada sujud rokok tu boleh bidah, wiak ni buat rakaat kedua. Hak tu dekat 8 dia lari. Hak jenis kena angkat jubuk naik dulu tu, hak tu tunggu sampai 23. Nak boleh naik buat rakaat kedua macam kek nyung tu. Hak tu 23 kita dapati. Hak bidah naik 28. Dia buat kalul kot benda. Ya kita tu pun tunjuk aku sembahyang 8 pun dia. Aku tak sembahyang langsung. Tapi kalau duit bonus kerjaan bagi nak balas banyak. Tapi sembahyang nak rakaat sedikit. Seperti imam kena sembahyang 23. Saya duduk di India 3 tahun. Mazhab Hanafi 23, tak ada 8. Saya duduk di Malaysia lama, mazhab Syafi'i 23, tak ada 8. Saya pergi Mekah, marhab Hanbali 23, tu Masjid Haram, tak pernah ada 8. Maliki lagi banyak, mazhab Maliki sampai 36 rakaat sembahyang terus. 8 mai ke mana saya tak tahu. Tapi sembahyang biak-bi lah. Tarawih ni tak buat langsung pun tak apa, dia gagal buat 8 biak-bi. Tapi dia duduk tengkak pula tu, dia kata Nabi buat 8 saja. Buh punya pak selang tu. Tahu mana Nabi buat 8. Nabi cari lah. Awak mazhab 4 tak tahu kata Nabi buat 8. Pasal apa Syafi'i kata 20? Ada mufti Mesir buat satu risalah. Semayang tarawih ni dia kata semayang ambil rehat 4 rakaat rehat sat, 4 rakaat rehat sat, 4 rakaat rehat sat. Itu semayang tarawih. Jadi kalau buat 8 rakaat je, tak ada nak rehat, tak ada tarawih. 4 rakaat mu'tizat, lepas tu buat pula 4 habis. Mana ada tarawih dia kata. Konsep makna tarawih pun tak wujud bagi orang yang sembahyang 4 rakaat. Saya ada tulis salah mufti dulu, Ali Jum'ah dulu, dia mempertahankan bahawa sembahyang tarawih mengikut semua mazhab adalah 20.
Tak apa lah, kita tak kira. Tapi yang pentingnya tu imam kena sembahyang 23. Sebab kita nak banyakkan ibadat pada bulan puasa tarawih. Man qama ramadhana, barang sesiapa yang bangun bersembahyang pada bulan Ramadan, iaitu sembahyang tarawih, imanan, dalam keadaan dia beriman, wahtisaban, mengharapkan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddam min dhanbi, Allah akan ampun dosa dia yang dulu. Kan senang nak ampun dosa, tuan-tuan. Okey, itu satu ibadat yang kita buat. Yang kedua, saya nak share pada diri saya, tuan-tuan. Nabi SAW sebut dalam hadis, man fattara sa'iman kana lahu maghfiratan wa itqu raqabatihi minan nar. Barang sesiapa yang menyediakan makanan untuk orang berbuka, buka ni waktu maghrib tu jangan buka pukul 9. Dia kata aku pun duk siap dia nasi lemak pagi-pagi kat sebelah untuk orang berbuka. Itu tak masuk dalam hadis ni. Orang tanya, kalau kita jual nasi lemak, ni saya nak fatwa tu. Fatwa Ali Subki Khattab, mufti Mesir dulu. Orang tanya dia, apa hukum kita jual makanan untuk orang tak puasa? Kita puasa, kita nak jual makanan sebab dia ni tak puasa, dia nak beli tahu, kita tolong jual. Hukumnya haram. Mufti itu kata. Da'a dia berkata, kita jual untuk orang kafir, Cina, Hindu tak puasa ni bang tak puasa, kita jual untuk mereka. Orang Melayu main kita tak jual, tapi jual juga Melayu pun. Ali Subki Khattab kata haram. Sebab orang kafir pun mereka mukhatabuna bil furu', mereka juga nak ikut tu kena puasa juga mereka. Tapi daripada tak Islam nak puasa apa nak? Sebab syarat nak puasa kena Islam. Mereka dicah dua, pertama tak Islam, yang kedua hang tak puasa. Kita kalau tak puasa cah satu saja, pasal tak puasa. Mana dalil itu mufti kata tak boleh? Dalil dia ayat yang baru baca lalu malah dia kata apa dia? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Naklah kamu tolong buat baik dan buat benar-benar takwa. Ni bagi orang kedarah pukul 9 ni buat baik ke tu? Bagi orang kedarah pukul 9 tu buat takwa ke tu? Wala ta'awanu, jangan tolong orang bil ismi, nak buat dosa. Hang hidup je bulan pukul 8 pukul 9 tu hang tolong orang buat dosa, tak puasa. Itulah dalil dia. Kita disuruh tolong buat baik, kita dilarang tolong buat jahat. Sekian dimaklumkan oleh mufti Mesir dulu, Khattab Subki Khattab. Jadi ada juga orang kita dia pakai lebay pula tu, hidup jual bulan-bulan dia nasi lemak dia bubur dalam plastik hijau, plastik kuning. Mai bulan puasa pun dalam plastik hitam. Duit dapat tu haram, walaupun Cina beli. Berhentilah nak jual-jual tu untuk orang berbuka. Kita pun dapat pahala sebab kita menyediakan makanan untuk orang berbuka. Tambah murah sikit lagi dapat pahala. Tengok kalau hak main beli tu lekeh, bagi terus. Ambil lah maklum, tak ada bagi lah. Akad RM2 ambil maklum buka puasa. Man fattara sa'iman, orang yang menyediakan makanan bagi orang yang nak berbuka puasa, kana lahu maghfiratun, kanat lahu maghfiratun, dia akan diberi keampunan oleh Allah daripada dosanya, wa itqa raqabatihi minan nar, Allah bebaskan dia daripada api neraka. Menyediakan makanan untuk seorang, apatah lagi kalau kita boleh buat moral untuk makan banyak orang. Tuan-tuan, benda ni budaya kita dulu orang duk buat dah. Lah lagi senang tuan-tuan, lagi senang. Saya ada buat contoh senang. Kita kan kat kampung kita, tentu ada orang susah, orang-orang tuan-tuan. Kita yang maklum nak makan apa hari ni? Awal puasa.
Aku nak masak lah ni nasi. Dah masak nasi tak apa, aku maklum. Nak makan-makan apa habak, nasi nak dicucuk kat maklum ni. Maklum kata beli cucuk pulut udang dekat aku, boleh buang 2-3 biji dia, aku teringin nak makan. Beli cucuk pulut udang kat maklum 4 biji. 4 biji RM1.50, RM1.20, beli balik. Kita sudah dapat ganjaran pahala. Allah ampun dosa kita dan Allah akan bebas kita daripada neraka. Bagi dia seorang. Esok saya tanya pula, maklum, kemarin pulut udang, hari ni pulut apa pula maklum? Dia kata kemarin nak beli pulut udang tak mana? Awal aku makan tak ada udang pun sampai nyuk semua. Marah. Kata pulut udang tak ada. Maklum, memang tak ada udang, nama udang saja. Hari ni saya nak beli cucuk badak. Maklum jangan ada cari badak dalam cucuk, tak ada. Ni maklum duduk cari, kata cucuk badak, tak ada badak pun. Maklum bukan cucuk badak tu, mana cucuk bedak, kena bagi kat orang sama, cucuk badak. Beli cucuk badak lah dia. Duk esok dengan maklum, tukar menu sikit kot, kita beli nasi pula. Ni kau nak dengar ni, hang beli nasi ulam dengan sayur keladi. Tiap-tiap hari kita dapat pahala tu. Senang dunia lah ni. Dapat kebajikan, kau lah masak. Siap RM3 ke RM2 tiap-tiap hari. Sahabat tanya, ya Rasulullah, bukan semua kami boleh menyediakan makanan untuk orang berbuka. Setengah kami tak ada duit, rugilah kami. Nabi kata, yu'tillahu hadha thawaba man fattara sa'iman walau ala tamratin aw syarbata ma'in aw madhaqqati labanin. Kata Nabi, jangan takut, Allah akan bagi pahala ni, pahala ampun dosa dan bebas daripada neraka ni. Allah janji nak bagi kepada orang yang boleh menyediakan untuk orang berbuka walaupun sebiji buah tamak. Biji buah tamak tak boleh. Au syarbata ma'in, ataupun segelas ayam. Au madhaqqati labanin, ataupun sekali jerit susu. Buah susu buka cawan, jerit sekali habis pun dapat. Pasal kita bersedia untuk bagi orang berbuka. Sebab orang berbuka tu dia makan tu makan ibadat. Makan sahur ibadat, makan berbuka puasa ibadat. Makanlah ni jadi adat. Dengan sebab makan tu saja kita tak dapat pahala. Orang bagi makan dapat pahala lah. Kita hak makan ni tak dapat pahala apa. Boleh makan lah, makan tak makan sudah. Sekali dia nak jamu doyan, jadi saya tak tahu nak makan tak makan. Orang hak jamu dia dapat pahala, dia jamu kita. Tapi kita hak makan ni biasa lah, adat. Jadi harus makan tak makan sudah. Tapi makan bulan puasa jadi ibadat. Tambah lagi kita berbuka pula awal, jadi ibadat 2 kali. Makan sekali dapat ibadat, makan awal lagi kita dapat ibadat. Tapi awal pun biarlah masuk waktu dulu. Ni 6.30 sentai dah. Awak nak ambil fadilat awal buka puasa, tak boleh. Jadi makan bulan puasa jadi ibadat, tuan-tuan. Kita menyediakan makan untuk orang buat ibadat, dapat pahala, tuan-tuan, dapat pahala. Hak ni ringan sangat kita boleh buat, tuan-tuan. Maklum, boleh buat benda ni. Quran kita baca, puasa kita puasa, elok mata semua puasa. Kemudian kalau boleh kita menyediakan sedikit juadah berbuka puasa kepada teman-teman kita, lebih-lebih lagi anak-anak yatim, pelajar-pelajar yang miskin, orang-orang yang susah, tuan-tuan. Lebih lagi kita dapat pahala pada bulan Ramadan ini. Jadi ini saya rasa benda-benda yang kita boleh buat sampingan dengan ibadat puasa yang kita tunai pada bulan ini sebagai menunai rukun Islam yang keempat. Jadi tuan-tuan, lebih dah masa saya pun nak monti tangi dulu. Pagi tadi saya awal-awal pergi ceramah di Maktab Perguruan Sungai Petani. Lepas tu dia pun ajak makan, lari tak dan balik main ceramah JKR pula di Rostam. Malam ni ceramah di Guak Cempedak. Semalam saya cerita lagi
kemarin mesyuarat di Wisma, habis 6.30 naik kereta pi Pengkalan Hulu Perak tu, sampai pukul 8 ceramah, balik sampai rumah pukul 2 malam. Malam ni awal sikit lah buat macam mana. Tuan-tuan, teruk dah mampu, tapi tak mampu juga lah. Tapi teruk pun kita buat, nak habak benda kat manusia. Kalau mereka buat, kita dapat sama. Kalau mereka tak buat, kita tentu dah dapat. Kita habak benda betul. Kalau orang tu buat, kita pun dapat, dia pun dapat. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Barang siapa yang menunjuk orang pada baik, maka pahala dia akan dapat macam orang yang membuat kebaikan itu. Ini mudah-mudahan tuan-tuan, alhamdulillah, saya sekali lagi merakam terima kasih kepada tuan-tuan puan-puan yang hadir ramai malam ni. Malam ni lah kita nak dalam arus kita untuk nak menyambut bulan Ramadan, kita nak begini. Kita main cakap tadi, kita tak nak kata kat siapa, kita kata kat kita. Nah, kalau bahasa berat pun teran bila pihak berat sikit pun, kita tak kata kat siapa, kita kata kat kita. Dan kita nak cuba supaya ibadat puasa kita pada tahun ini lebih berarti daripada tahun depan. Tahun depan belum tentu. Kita nak dan kata dan tak tahulah. Tahun ni pun belum tentu, ada 2 hari lagi ni. Belum tentu dan tak dan. Cuma kita nak minta pada Allah, biar kita dan Ramadan tahun ni, dan Ramadan kita akan beri sepenuhnya isi tabung-tabung ibadat pada Ramadan ini dengan sepenuhnya. Sekali lagi saya merakam terima kasih, ampun dan maaf atas segala kesilapan ataupun kekasaran yang berlaku dalam ceramah saya selama lebih kurang 1 jam 40 minit ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.